Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, para asatidah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi para santri yang semoga menjadi manusia-manusia berguna di masa yang akan datang. Dan juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini kita mula, mungkin saya nak sedikit pengumuman bahawa kajian malam ini beza dengan sebelumnya. Maksudnya kita siap awal daripada biasanya. Biasanya selepas Isyak kita sambung lagi soal jawab sampai pukul 8, betul tak? Biasanya macam tu. Tapi untuk malam ini saya pun minta izin mungkin hanya sampai solat Isyak sahaja. Hanya sampai solat Isyak, kerana kan ada jemputan untuk pertemuan para asatidah seriau. Jadi saya dijemput, saya kena datang. Jadi dia pun jadi kalau ada mana-mana yang soalan daripada jemaah, pastikan 10 minit sebelum azan dah bolehlah hantar di depan. Boleh faham semua? Boleh faham semua? Isyak sekarang jam berapa? Jam 7.27. Ingatlah jam 7.20 dah boleh hantarlah soalan. Okey. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengambil satu tajuk, iaitu tindakan kita di saat dia terlupa. Tindakan kita di saat dia terlupa. Sekarang sebenarnya masalah lupa ni semua orang pernah lupa, betul tak? Pernah lupa, pernah tersilap. Tak ada manusia yang tak lupa. Bahkan dalam bahasa Arab, manusia itu disebut dengan al-insan. Dalam pepatah Arab disebutkan sumyal insan linisyan. Kerana manusia dikatakan insan kerana memang suka lupa, cepat lupa. Kajian minggu lepas ni kalau dicek sekarang entah ingat entah tidak. Kan? Jadi cepat lupa. Itu yang perlu kita saling mengingatkan. Tapi masalah di sini, saat dia lupa siapa ni? Dia lupa atau dia tersilap siapa? Iaitu ketika dalam berlakunya solat berjemaah. Dalam solat berjemaah ketika imam ataupun imam ketika terlupa atau tersilap. Maka apa yang perlu dibuat oleh makmum? Ini yang akan kita bincangkan pada malam ini. Hadis Nabi SAW daripada Sahal bin Sa'ad. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke suatu perkampungan di mana perkampungan tersebut adalah penduduknya, warga Bani Amr bin Auf. Ternyata masa tu mereka tengah berlaku pergaduhan sesama mereka. Jadi pergaduhan ni bukan hanya ada zaman sekarang, tapi zaman dahulu pun juga ada. Sesama kaum muslimin dari zaman dahulu pun juga ada pergaduhan. Ada perselisihan. Itu biasa. Itu biasa. Jangan kita sangkakan, automatik kalau kita dah mengaji sunnah, kita dah mengenal sunnah dan mengaji ni automatik kita akan selari selamanya. Tak. Pasti akan ada konflik. Itu hal biasa. Cuma bagaimana cara kita mengatasinya. Segelintir orang ketika nampak konflik, maka dia jadi batu api. Dia panaskan, akhirnya menjadi lebih besar. Contoh, ustaz dengan ustaz ada konflik. Konfliknya kadang-kadang bab muamalah je dalam bisnis. Kemudian ada syaitan berwujud manusia. Ada syaitan berwujud manusia. Yang kadang-kadang dia berpura-pura sebagai jemaah. Akhirnya dia yang menjadi batu api. Ustaz fulan tu dia cerita ustaz pasal-pasal ni. Padahal kadang-kadang entah ada entah tidak. Dinaikkan, di up supaya apa? Supaya pergaduhan tu besar dan akhirnya berpecah. Ini kalau ada ikhwan yang macam ni, dia bukan manusia, itu syaitan berwujud manusia. Dan bahkan orang yang diseksa di dalam kubur, salah satunya yamshi bin namimah. Salah satunya penyebabnya semasa di dunia dia suka namimah. Dia suka mengadu domba. Dan lawan daripada mengadu domba adalah islah. Memperbaiki sesama muslim. Bukankah di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin itu bersaudara dan maka perdamaikanlah di antara saudaramu. Andaikan kita terpaksa menipu demi apa? Demi mendamaikan orang, maka kita bukan termasuk berdosa. Kita dapat pahala. Kata Nabi SAW, laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas. Bukan dikatakan pendusta orang yang kerjanya untuk mendamaikan orang lain. Jadi si A dengan si B bergaduh. Lepas tu dia cerita tentang kepada kita. Ya kan? Nampak oleh si B tadi, dia cerita apa? Dia cerita pasal ini. Dia cerita yang lain lah. Padahal dia cerita si A ni memburukkan si B. Tapi kita berdusta, kita tipu. Supaya apa? Supaya tak jadi bergaduh besar, maka kita bukan berdosa dalam Islam. Boleh faham? Dan inilah kerja Nabi SAW memperdamaikan di antara para sahabat-sahabatnya. Kemudian, fahanatis solah. Ketika pada masa itu masuklah waktu solat. Faja'al muadzinu ila Abi Bakar. Maka datanglah muadzin kepada Abu Bakar. Faqal, maka muadzin itu bertanya, "Atusalli linnas fauqim." Ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, macam mana engkau nak tak jadi imam kita orang? Kalau kau nak, aku iqamat. Boleh faham tak? Kalau kau nak, aku akan iqamat. Qala na'am. Maka Abu Bakar menjawab, yes, aku nak. Fasalla Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun solat. Fajar Rasulullah SAW wa nasu fi salah. Ketika itu masuklah Nabi SAW. Dan ketika Nabi datang, Nabi orang tengah solat. Fatakhallasa hatta waqafa fi shaff. Maka Nabi SAW terus masuk ke dalam saf. Masya Allah, tawaduknya Nabi SAW. Padahal selagi Nabi SAW masih hidup, tak layak ada orang yang berdiri di depan Nabi SAW menjadi imam. Tak layak macam tu. Tapi Nabi SAW tetap berdiri dalam saf. Ini ada segelintir masjid, pernah ni berlaku jemaah. Bukan di sini, tempat lain. Ketika solat berjemaah, ternyata imamnya tak kunut. Imamnya tak kunut. Tahulah orang ni, si fulan ni kalau imam dia takkan kunut. Ni solat subuh ni.
Baru satu rakaat. Baru satu rakaat. Dan imam ini baca bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak baca bismillah. Mungkin di kawasan itu memang bismillahnya jahar. Apa yang berlaku tahu? Apa yang berlaku? Tiba-tiba je jemaah di belakang tarik depan. Oh, kata dia. Tarik. Pap. Dia terus naik. Dia gantikan imam. Kalaulah dia bagus bacanya, it's okay sikit. Ini bacaannya menangis kita. Lagi baik budak-budak tadika lagi. Budak-budak sekolah rendah daripada dia. Ni berlaku ni jemaah. Tapi Nabi SAW tak. Nabi SAW tawaduk. Nabi SAW berdiri di dalam saf. Fasaffaqan nas wa kana Abu Bakar la yaltafitu fi salatih. Maka makmum yang ketika itu apa yang dibuat? Dia tasfik. Tasfik ni tepuk tangan. Tepuk tangan. Kemudian Abu Bakar tak berpaling, tetap dia solat. Sampailah falamma aktsarun nasu tasfik iltafat. Maka ketika orang dah mula ramai tasfik, maka barulah Abu Bakar mula sedar. Mula sedar. Dia pun berpaling fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam saf. Fa asyara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animkuthu makanak. Maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar, umkuth makanak. Berdiri sana tetap, paham tak? Terus, solat di sana. Terus jadi imam, tak payah. Tetapi farafa Abu Bakar radhiyallahu an yadayh, fahamidallahu ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun mengangkat tangannya, bertahmid, memuji Allah kerana ia termasuk orang yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk tetap berdiri di hadapan Nabi SAW. Tapi dia sedar. Dia sedar diri. Kemudian, thumma ista'khara Abu Bakar hatta istawa fi shaf. Lalu Abu Bakar pun reverse, mundur, masuk ke dalam shaf. Wa taqaddama Rasulullah SAW fa shalla. Lalu Nabi SAW maju untuk mengimami para sahabat solat. Falamman saraf, maka tatkala solat itu dah habis. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma manaka an tathbuta id amartuk. Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi kamu untuk berdiri di depan tu? Padahal aku suruh tadi engkau berdiri, kenapa engkau reverse ke belakang? Diri je lah di sana, kan aku bagi isyarat. Apa kata dia? Faqala Abu Bakar, ma kana li ibni Abi Quhafah ay yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Tak layak bagi Ibnu Abi Quhafah. Maksudnya bagi Abu Bakar. Tak layak bagi Abu Bakar untuk berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi masih hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Mali ra'aitukum akthartumut tasfiq." Yang kalian ni kenapa banyak sangat tasfiq tadi? Bertepuk tangan ni kenapa? Kata Nabi SAW, "Man rabahu syai'un fi salati falyusabbih, fa innahu idza sabbaha tufita ilaih wa innamat tasfiq lin nisa." Nabi SAW memberikan peringatan kepada makmum, sama ada para sahabat ataupun kita semua. Barang siapa yang menjumpai kekeliruan dalam imam tu keliru, maka cukup dia bertasbih. Maka kalau seandainya makmum bertasbih, si imam kena sedar. Dia tengah ditegur. Bukan istighfar. Ni kadang juga ada segelintir jemaah. Imamnya keliru, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Beramai-ramai astaghfirullah. Bukan astaghfirullah, tapi bertasbih. Subhanallah. Dan apabila imam mendengar tasbih dah mula ramai di belakang, maka imam kena sedar
sedar diri. Jangan pula tak sedar diri, kena sedar diri. Adapun tasfik lin nisa, adapun tasfik bertepuk tangan untuk wanita. Sebab apa? Sebab kenapa tasfik? Kenapa tak subhanallah bagi wanita? Siapa tahu? Suara perempuan aurat. Apa masalah? Suara perempuan aurat tak? Angguk enggak. Macam mana ni? Suara perempuan aurat? Tak. Tu kenapa tak pakai tasbih subhanallah? Kenapa salahnya? Apa masalah? Tahu masalahnya? Masalahnya pertama, saf perempuan itu di mana? Di belakang. Kalau ucapkan subhanallah, confirm takkan terdengar. Takkan terdengar. Sebab kata Nabi SAW, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufin nisa'i awwaluha wa syarruha. Wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Kata Nabi SAW, sebaik-baik lelaki itu di saf pertama. Kemudian saf kedua, ketiga dan seterusnya. Yang terburuk ada yang paling belakang. Bahkan kata Nabi SAW, andaikan orang tahulah kelebihan daripada dua perkara ni. Azan dengan saf pertama, pasti dia akan berebut walau siap diundi. Demi apa? Demi mendapat saf pertama. Kalau kita tak kan? Engkau je lah. Engkau je. Ya kan? Betul? Wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Tetapi wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik saf perempuan itu yang paling belakang. Yang paling buruk yang paling depan. Namun sekarang emak-emak, ni kalau bukan di sini, tempat-tempat lain, emak-emak ni berebut yang paling depan. Bahkan ni orang dewasa. Engkau budak-budak di belakang. Padahal yang belakang tu yang afdal untuk emak-emak. Kalau untuk lelaki yang di depan. Jadi kalau seandainya ucapkan subhanallah bagi perempuan, dia takkan terdengar oleh imam. Ditambah lagi suara perempuan itu, walaupun dia bukan aurat, cuma suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Suara perempuan bukan aurat. Kalaulah aurat, maka para sahabiah tak boleh bercakap dengan sahabat-sahabat dan tak boleh bercakap dengan Rasulullah SAW, tak boleh bercakap dengan Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Berapa banyak dalam hadis para emak-emak yang komplain kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Emak-emak komplain di zaman Umar bin Khattab, komplain juga. Direct ni, tak pakai surat, tak pakai tulisan. Bermakna apa? Suara bukan aurat, cuma tetap menimbulkan fitnah. Boleh menimbulkan fitnah. Apatah lagi kalau perempuan itu suara menye-menye. Ya Ustaz. Ustaz. Boleh tanya Ustaz. Hai. Habislah. Ra'ub. Faiz. Apa tak hilang fitnah? Hilang imannya. Hilang fitnah kan? Hilang iman kita, timbul fitnah. Itu sebabnya perempuan tasfik. Namun sebahagian para ulama dia membagi. Sebahagian mereka mengatakan tasfik. Sebahagian lagi mengatakan tasfih. Apa beza tasfik dengan tasfih? Tasfik macam ni. Tangan ni dengan ni. Ini tasfik. Itu tasfik. Kalau tasfih, dia macam ni. Faham tak? Apa namanya? Punggung tangan dengan tangan kiri. Tapi hanya isyaratnya macam ni. Jangan pula. Ini belagu namanya ni. Tak boleh pula macam tu. Boleh faham? Dan subhanallah, tasbih pun cukup. Subhanallah. Subhanallah. Jangan merdik. Subhanallah.
Subhanallah, imamnya mungkin pekak sikit. Lepas subhanallah sekali tak dengar, 2 kali, 3 kali. Subhanallah. Tak boleh. Cukup subhanallah. Andaikan imam tu tersilap, cukup subhanallah. Nanti kalau 2 kali, 3 kali, insya-Allah dia akan sedar. Boleh faham semua? Gitu. Jadi tasfik untuk siapa? Untuk siapa tadi? Perempuan. Tasbih untuk lelaki. Itu tindakan makmum ketika imam tersilap. Dan kalau imam tersilap, khalas. Jangan pula itu dijadikan bahan untuk diperbincangkan satu kampung. Ini kadang-kadang segelintir kita ni imam tersilap. Contohlah tersilap solat maghrib, solat isya 4 rakaat. Ketika itu mungkin tersilap, teringat, dia terlupa, akhirnya dia naik nak kelima. Lepas tu barulah si makmum kata subhanallah. Akhirnya si imam tak jadi naik. Yang jadi masalahnya di mana? Yang jadi masalah ini pun jadi bahan untuk perbincangan orang. Tadi imam tahu tak, Syani imam, dia entah ke mana, dia pengana, dia jadi nak buat 5 rakaat, nasib baik kita ingatkan. Iya ke? Sampai satu pondok diceritakan benda tu. Ya, biasalah, yang namanya silap biasa. Imam pun juga manusia. Yang tak pernah silap tu Allah. Yang tak pernah lupa tu Allah. Bahkan Nabi SAW, manusia makhluk teragung pun pernah lupa. Nabi SAW, apa kurangnya dengan Nabi? Nabi pernah terlupa baca ayat Al-Quran. Nabi pernah terlupa. Sampai-sampai ketika Nabi SAW terlupa, tak ada satu pun yang menegur Nabi. Selepas solat, lalu apa ditanya oleh Nabi? Aina Ubay? Mana Ubay? Maksudnya Ubay siapa? Ubay bin Ka'ab. Sebab Ubay bin Ka'ab di antara orang pakar Al-Quran di zaman Nabi SAW. Biasanya Ubay yang selalu tegur Nabi kalau Nabi tersilap atau terlupa. Ternyata tak ada orang menegur. Nabi sedar, pasti Ubay tak ada di belakang. Kalau seandainya selevel Nabi saja boleh terlupa, apatah lagi yang orang bukan Nabi. Namun kalau asyik lupa je, ini maknanya murajaah kurang. Saya ingatkan untuk diri saya dan semua, Nabi SAW berpesan kepada kita, ta'ahadu hadzal Qur'an. Jaga ni betul Quran yang kita punya hafalan ni, jaga betul-betul. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Lahuwa asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha. Sungguh Al-Quran akan cepat hilang daripada diri seseorang, daripada unta yang lepas daripada ikatannya. Cepat. Jadi tak ada jaminan, saya dah dapat sanad, kemudian saya akan kekal sampai mati hafazan. Tak. Saya ini anak syekh. Confirm lah. Saya ini dah syahadah. Saya ini dah itu. Tak ada. Hatta selevel Nabi pun boleh lupa. Apatah lagi bukan Nabi. Jadi macam mana? Kena dibanyak murajaah. Kalau tak murajaah, alamat je mah. Apalagi kalau adik-adik balik kampung, bercuti balik kampung, selama sepekan, 1 minggu, di rumah tak murajaah. Asyik main handphone je. Confirm nanti balik sini bukan hanya Quran, semua hafazan boleh terlupa. Jaga Quran baik-baik. Jaga Quran baik-baik. Jangan seperti kawan-kawan ustaz yang mana dahulunya sebelum diterima di Madinah hafal Quran 30 juzuk mungkin. Sampai di sana jarang murajaah. Balik dah habis belajar Madinah, ternyata hafazannya hanya tinggal 1-2 juzuk je lagi. Ramai. Dah habis belajar Madinah, sampai di sini hafal tinggal 1-2 juzuk, padahal dulu 30 juzuk. Kena banyak murajaah. Allahu Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahannya Ustaz. Sila. Bagaimana cara memakai peci yang sebenarnya dan bagaimana pula yang dilarang? Mohon dicontohkan Ustaz. Masya Allah. Ketika kita pakai songkok, pakai peci, pastikan jabahah kita, kening kita jangan tertutup macam ni. Ini macam orang bongak cuma.
Handsome ke saya macam ni? Tak kan? Macam orang bunga adalah. Jemaah tengok saya macam ni. Macam tu juga ustaz tengok kalian. Macam apa ngak macam ni? Angkatlah sikit, bukakan jabahah tu sikit, dan inilah yang akan kita gunakan untuk sujud. Jangan pula sujud macam ni. Macam ni. Apalagi sampai macam ni. Tak, kalau tengah-tengah main, maksudnya tengah bersantai, tak ada kan, kadang-kadang kita boring juga kan macam ni. Tak ada apa. Tapi kalau masa solat, pastikan buka jabahah. Boleh faham tak maksudnya? Itu masuk waktu solat. Kalau di luar solat, up to you. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apa hukumnya uang yang syubhat, dan jika haram bagaimana cara membayarnya? Syukran. Membayar. Nabi SAW sabdakan, innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya adalah perkara syubhat. Faman ittaqa bisyubhat faqad istabra li dini wa irdih. Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, dia dah menjaga kehormatan dan agamanya. Waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang tergelincir dalam masalah syubhat, maka dia boleh tergelincir dalam perkara yang haram. Jadi orang muslim yang bertakwa bukan hanya masalah yang haram, masalah syubhat pun dia akan elakkan dan akan jauhkan. Begitu cara dia. Okey? Bagaimana cara membayarnya? Bayar macam mana ni? Keluarkannya. Kalau duit-duit jelas kita rasa itu banyak sangat syubhatnya, maka keluarkan untuk fasiliti awam. Mana-mana fasiliti awam kita keluarkan. Kerana apa? Jangan kita katakan aku sedekahkanlah untuk masjid. La. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan Allah tak akan terima kecuali yang baik-baik. Allah hanya terima duit zakat, Allah hanya terima duit sedekah dari penghasilan yang halal only. Adapun perkara syubhat apatah lagi haram, Allah tak akan terima. Allah Ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, namun waktunya belum masuk, apakah muadzin tetap melanjutkan azannya atau berhenti? Berhenti. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Solat itu difardukan kalau dah masuk waktunya, dan mulanya dengan masuk waktu maka dimulakan dengan azan. Jadi azan tu adalah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, jangan azan. Kecuali kita tak tahu. Tengok jam, ternyata jam kita ni lajunya setengah jam. Laju setengah jam, azan confident. Terus je azan. Baru dah siap azan. Azan pula di sana, kita dah siap solat. Tu baru. Kalau sana kita dah solat, sementara baru tahu, baru masuk azan, kita solat balik. Tak boleh. Tak boleh solat kalau belum masuk waktu. Allah Ta'ala alam. Dah azan belum kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apabila kita meminjam duit ke Bank Syariah Indonesia, BSI, lalu kita menjaminkan BPKB Honda kita, apakah ini termasuk riba Ustaz? Tak pernah, setahu saya, tak pernah BSI ini, orang tanya ni tak pernah pinjam duit nampaknya. Tak ada. Bank Syariah, dia tak pernah pinjamkan duit cash. Dia hanya permainannya apa? Permainannya adalah sistem jual beli. Atau sistem mudharabah, sistem bagi hasil. Dia takkan, engkau pinjam berapa? Engkau pinjam 100 juta. Ni. Dia 100 juta. Tak pernah macam tu. Itu bank ribawi yang macam tu. Dia tanya duit tu untuk apa? Untuk beli ni. Dia akan beli barang tu. Beli barang tu nanti dijualnya ke kita. Macam tu biasanya. Biasanya. Tapi kalau yang luar biasanya Allah alam. Okey? Biasa seperti itu. Jadi yang seperti ini takkan ada. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz.
Sila. Apakah boleh ketika kita memakai barang dan barang itu belum dibayar lunas dan barang itu sudah dipakai? Mohon jazakallah. Barang siapa ni? Barang kita. Walaupun belum bayar lunas tapi kita dah beli. Dia beli ni ada beli cash, ada beli beransur. Tapi itu dah punya kita, maka boleh kita pakai. Yang tak boleh itu apa? Ini barang ni belum kita beli lagi. Belum kita beli, contoh makanan. Makanan ya. Dimakan, lepas tu baru bayar. Tak, bayar dulu baru makan. Macam tu cara dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya Ustaz. Sila. Jika umi ana dijelek-jelekkan kehormatannya, dijatuhkan oleh mertuanya sendiri, apakah yang ana harus lakukan sebagai seorang anak? Macam mana bentuk jelek-jelekkannya? Kita pun tak tahu juga mata. Kalau seandainya kes yang seperti ini berlaku, apa yang perlu dibuat? Maka mengelak daripada mertua seperti ini. Tak perlu dilayan. Sebab kalau dilawan, dia akan jadi lagi besar. Tapi kalau tak dilawan, kita buat-buat senyap, nanti dia sendiri yang akan boring. Dan dia akan lebih tertekan kalau seandainya dia marah, kita tak layan. Boleh faham tak? Orang kalau tengah emosi, kita layan, itu yang dia nak. Ketika dia emosi, kita tengok je, lepas tu kita pergi. Itu sakit hati dia lebih sakit daripada kita. Betul tak? Orang merepek, kita diam aja. Lepas tu pergi lagi. Oh, sakit hati dia tu. Dia akan sakit hati dia tu. Okey? Okey. Yang last. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh pakai peci nasional atau peci macam Ustaz? Kata saya bilang tak boleh. Siapa tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan tutup jabah macam ni. Tak boleh. Okey? Okey, itu sajalah yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejalanan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampunan, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Mohon maaf kajian kita siap awal sikit. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.